Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Okay, pertama sekali aku nak cakap kepada korang is thank you kepada semua yang telah subscribe kepada channel aku. Aku memang appreciate your support. Terima kasih banyak-banyak. And aku harap aku akan share dengan korang lebih lagi konten mengenai kisah benar, fakta dan juga hiburan sensasi untuk korang. So as always, please jangan lupa untuk subscribe, like dan juga turn on the bell notification untuk konten-konten yang akan datang. So tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan dengan kisah benar malam ini. Intro. Okay, so malam ni aku nak share dengan korang satu kisah benar mengenai seorang lelaki Korea. Dia adalah seorang YouTuber and aku tak tahulah korang, kalau korang kenal lah, nama dia adalah Yakult. Okay, Yakult ni dia merupakan seorang ahli farmasi di Korea lah. And of course, dia ni seorang yang kacak lah. Okay, so dia rajin untuk share segala video dekat YouTube dia mengenai tips penjagaan kesihatan, tips perubatan dan juga of course tips kesihatan untuk kaum-kaum wanita lah. So dia telah membuat tu sejak tahun 2018 lagi. Daripada semua video dia yang dia upload tu, dia mula menjadi famous. Okay, sebabkan satu video dia yang berjudul 5 reasons not to consume Arona and Gold. Okay, video tu dia telah menjadi viral and daripada situ yang membuatkan dia punya YouTube channel dia meletup. Okay, meletup and memang dia terus famous lah. Daripada seorang ahli farmasi, dia terus menjadi seorang YouTuber. Okay, so tahap famous dia adalah sampaikan Yakult ni dia di-invite untuk menghadiri interview di stesen-stesen radio, stesen-stesen television. So dia ni memang dah go viral all out lah. Sampaikan dia macam dah mempunyai status seorang selebriti. Memang hebat lah kan. Okay, kau ahli farmasi, kau buat YouTube video, pum, kau terus viral. Gempak lah bro, gempak. And of course lah, apa yang upkan lagi dia punya level as a celebrity tu sebabkan dia mempunyai rupa yang handsome dan juga dia ni yang pandai bergaya lah. So fashion Korea ni dia pandai lah. So itu yang membuatkan dia mempunyai lebih ramai peminat di kalangan wanita kat sana. Gadis-gadis kat sana sure suka tak? So bila dia dah famous macam tu, dia punya YouTube channel tu dia mempunyai subscriber seramai 240,000. Itu adalah sangat ramai lah untuk seorang ahli farmasi kan. So kisah benar dia bermula tak lama yang lepas lah. Okay, bermula pada 24 April tahun 2020. Ada seorang wanita ni nama dia adalah Stacy. Dia ada membuat satu posting dekat internet yang menyatakan bahawa dia ni adalah teman wanita si Yakult dan mereka mengenali antara satu sama lain melalui Instagram. Tapi apa yang mengejutkan kan, okay, dia punya posting tu Stacy dia ada sebut bahawa dia ada satu penyakit. Okay, dan penyakit ni adalah penyakit kelamin yang nama dia adalah herpes simplex 2. Okay, fine. Mungkin dia nak cerita pasal kisah dia lah. Tapi apa yang lagi mengejutkan adalah dia sebut bahawa dia mendapat penyakit itu daripada Yakult. Dia ada mention lah, diorang ni dia pernah membuat hubungan intim bersama Yakult, tetapi tanpa sebarang alat pelindungan. So daripada situ dia telah dijangkiti oleh Yakult. So bila dah jadi macam tu kan, of course lah keadaan memang kucak-kacir lah. Sebab tak lama selepas kejadian itu Stacy menyatakan bahawa dia mempunyai satu simptom yang teramat sakit apabila dia nak membuang air kecil. So because of that, dia terus bergegas ke hospital untuk membuat ujian di hospital dengan pakar-pakar, dengan doktor semualah untuk cek keadaan dia.
So bila keadaan dah jadi macam tu, memang dah kelang kabut, of course lah Yakult mesti dah tahu kan apa telah terjadi kepada Stacy. Tapi apa yang mengherankan adalah reaksi si Yakult ni. Bila dia dapat tahu apa telah terjadi kepada Stacy, dia hanya meminta maaf kepada Stacy. Okay, dalam dia punya maaf tu, dia menyatakan bahawa dia telah berrahsia yang dia ni, Yakult ni, dia ada penyakit itu. Dia mempunyai penyakit herpes dan dia telah menjangkiti si Stacy ni. Stacy jam lah member. Betul tak? Memang macam tak pasal pula aku kena kan. So Stacy memang berasa amat sedih. Tapi yang paling kesian adalah dalam keadaan macam tu, dalam situasi macam tu, Yakult ni dia membuat keputusan untuk memutuskan hubungan dia bersama Stacy. Gila aku. Uish, kau dah buat orang macam tu and then kau belah macam tu saja. Okay, tapi the reason dia membuat macam tu adalah dengan alasan yang dia cakap dia tidak bersedia untuk ada teman wanita. Bagi aku itu benda yang agak bullshit lah, sebab kau dah buat perempuan tu sampai macam tu, kau dah bagi penyakit yang aku rasa, aku tak tahulah, memang perlukan pakar lah untuk settlekan masalah ni. Jadi daripada situ Stacy dia sedar bahawa diri dia hanya adalah boneka seks kepada Yakult. Dia berasa amat sedih sebabkan dia sudah ada impian untuk ada keluarga sendiri, mempunyai anak, tapi semua tu gone way dengan kerja si Yakult ni. Tetapi ada satu benda menarik selepas kejadian itu. Okay, which is Stacy dia telah memadam segala posting yang dibuat olehnya dekat internet semualah. Okay, tapi itu terjadi selepas Yakult datang ke rumah dia dan mengugut untuk membunuh diri. Aku tak faham doh jantan ni. So dia telah membuat ugutan seperti itu, tapi walaupun Stacy dah delete segala posting tu, segala rahsia penyakit yang Yakult ada ni memang dah tersebar luas lah. Lagi-lagi bila dia memang famous, so memang dah terkeluar lah semua segala rahsia dia. So disebabkan itu, Yakult mengambil keputusan untuk memadam sementara channel YouTube-nya dan juga dia privatekan semua social media dia. Tapi kan kalau korang nak tahu apa yang lagi best, selepas itu satu demi satu cerita terbongkar. Okay, rupa-rupanya bukan Stacy seorang yang terkono dengan Yakult ni. Ada ramai lagi wanita yang terkena juga. So wanita-wanita ni mereka tampil ke hadapan untuk bagi tahu yang mereka ni pernah menjadi teman wanita si Yakult ni, dan mereka juga melalui benda yang sama apa yang terkena dekat Stacy ni. So diorang ni memang marah lah. Okay, tapi Yakult bila dia dapat tahu keadaan dah jadi macam ni, dia menafikan segala tuduhan yang diberi ke atas dia. Dia juga mengatakan bahawa wanita-wanita ni marah kepada dia adalah sebab Yakult ni dia tidak serius dalam hubungan mereka. Merepek. Pandai kencing kau ni Yakult. Kencing keluar Yakult. So disebabkan itu Yakult ni dia mengambil tindakan undang-undang untuk pertahankan diri dia lah, sebabkan dia punya reputasi sudah rosak, and of course dia mesti nak bersihkan nama dia balik. So because of that, dia nak bersihkan nama dia telah mengupload satu gambar yang dia telah membuat satu ujian di makmal untuk menunjukkan bahawa penyakit dia ni adalah negatif. So dia nak tunjuklah yang dia tak ada penyakit ni, padahal dia dah bagi tahu kot dekat Stacy yang dia telah berrahsia benda ni. Okay, so tapi daripada ujian tersebut ramai menafikan lah result ujian itu, sebab Yakult dia hanya membuat ujian air kencing. So orang kata
baik kau buat ujian darah, sebab melalui ujian darah akan memberi keputusan yang lebih tepat. Tapi kan guys, bila fikir balik kan, apa motif Yakult untuk membuat macam ni dekat wanita-wanita lain, dekat Stacy dan juga teman-teman wanita dia yang sebelum ni? Apa motif dia sebenarnya? Sebab dia adalah seorang ahli farmasis, okey, yang selalu membuat video mengenai tips perubatan, dan juga dia selalu tekankan mengenai amalan hubungan intim yang selamat. Tapi apa yang telah buat, menjahanamkan hidup orang lain. So itulah aku tak nak brain dia punya situasi sekarang ni. Tapi selepas apa yang telah terjadi, sampai sekarang masih tiada lagi pengembangan lah mengenai Yakult ni, ataupun kalau korang nak tahu, nama dia adalah Park. So apa pendapat korang tentang kisah ni? Bagi aku agak menakutkan lah, lagi-lagi untuk para wanita kat luar sana lah. Sebab yelah, kau berkenalan dengan orang macam ni, muka handsome, semua kerjaya okey, tapi end up kena macam ni. So korang boleh share korang punya pendapat, pandangan korang, reaction korang mengenai kisah ini. Sebab bagi aku memang gila lah, memang gila kisah ni lah. Aku tak boleh imagine apa yang Stacy dan juga wanita lain perlu lalui dalam hidup diorang selepas ini. Agak memang kurang bernasib baik lah orang kata. Okay guys, sampai sini sahaja kisah benar malam ni. Aku harap korang enjoy video ni malam ni. And of course, jangan lupa untuk like video ni, jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan korang, and of course jangan lupa untuk tekan bell notification dekat bawah. Thank you so much for the support. As always, never stop creating. See you in the next video. Assalamualaikum guys.